Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, cikgu nak ucapkan terima kasih dan selamat pagi atas kehadiran anda pada hari ini. Terima kasih dan tahniah kerana berjaya hadir pada hari ini, di mana minggu lepas kita bercuti sekejap daripada Google Meet. Namun kelasnya masih lagi berlangsung seperti biasa, di mana saya telah berikan kerja rumah pada minggu lepas. Okey, ada alasan yang tidak dapat dielakkan. Okey, jadi hari ini kita bersua lagi. Jadi cikgu ucapkan tahniah atas kehadiran anda semua. Cikgu harap anda semua bersemangat untuk belajar dan bersemangat untuk menimba ilmu pada hari ini dan mendapatkan banyak pahala. Okey. Jadi untuk itu, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, boleh tak cikgu mohon Harith Haikal untuk memimpin bacaan doa, boleh atau tidak? Boleh tak Harith Haikal? Boleh? Bacaan doa. Atau sesiapa yang nak offer, pastikan semua on camera, boleh atau tidak? Boleh tak semua on camera supaya cikgu dapat nak ambil gambar? Pastikan semua on camera. Muiz, boleh si baca doa Muiz? Cikgu share doa kat dekat skrin, boleh? Boleh. Okey, ya Allah, terima kasih. Kadang-kadang, okey, sekarang on camera semua. On camera. Awak memang tahu bahawa cikgu memang akan suruh baca doa setiap kali kita mulakan kelas. Okay, so semua turn on camera. Senyum di depan kamera. Okay. Okay, senyum dahulu. Okay, sekarang saya lupa tanya tadi sebelum kita pergi ke bacaan doa. Apa khabar anda semua? How are you today everyone? Are you good? If you are feeling healthy, put your thumbs up to the camera. Okay, as usual. Okay, Alhamdulillah, glad to see that. Okay, sekarang kita akan mempersilakan adik Muhammad Muizuddin. Terima kasih atas kesudian untuk membacakan doa di mana ia mendatangkan banyak pahala. Okay, awak jangan stres kerana doanya saya akan sediakan. Okay, Muiz, ready ya? Jadi bersedia untuk membaca dan menadah tangan untuk bacaan doa. Kejap. Okay, so Muizuddin boleh baca doanya? Boleh nampak Muiz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sta'alaina hikmataka wan syur alaina min hazaini rahmatika ya ar-rahman rahimin. Rabbi syahli sadli wa yassirli amri wahlul uqdatang min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama baca doa untuk ibu bapa. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin. Okey, terima kasih diucapkan kepada adik Muizuddin Ar-Rahman dari kelas 6 Ibnu Sina atas bacaan doa tadi. Thank you very much for the prayer recitation for our lovely Friday. Okay, so today, I hope you are ready with your books, with your textbook. Ingat, buku teks, long book, short book and workbook, and you must have your pencil with you. You must have your pencil with you, and then in your long book, dalam buku panjang anda, please make sure you already write down the day and the date for today. You already write down the day and the date. Awak dah tuliskan hari dan tarikh, okay? Awak dah tuliskan hari dan tarikh supaya meaning to say you are ready to learn our topic for today. The topic will be, topiknya ialah bahan buangan. Bahan buangan, waste materials. Waste materials. Bahan buangan. Bahan buangan. I repeat, write down the day and the date for today. Hari ini hari Jumaat. The date is
Tarikh hari ini ialah 20 Ogos. 20 Ogos, okey. Dan hari ini pukul 8.30 hingga 9.30 masa untuk sains tahun 8.45 hingga pukul 9 untuk tahun 6. Okay, so I really hope that you are ready to learn. Awak jangan buat kerja lain, awak jangan main handphone, jangan main game. Dengar anak-anak, whenever you are entering this class, niatnya satu, untuk menimba ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Why? Dengan ilmu kita dapat menaikkan taraf kita. Okay, so I still can see that you are playing with your phone. I still can see that you are playing with your phone. Make sure kita hormat majlis ilmu. When you are here, Alhamdulillah, mak ayah awak mampu belikan data internet for you to come here. And I really hope that you pay your fully attention. Okay, kids? Okay, now, so rasanya tak ada lagi yang nak masuk. So, can I share our topic for today? Apa topik kita pada hari ini? Can somebody tell me what is the topic for today? Siapa nak cakap? Bahan buangan. Bahan buangan. Okay, bahan buangan. What is that? So, hari ini kita akan belajar bahan buangan. So, can anybody tell me what do you understand about bahan buangan? Apa yang boleh faham tentang bahan buangan, waste materials? Betul atau salah doesn't matter. Ingat, betul atau salah doesn't matter. Betul atau salah we don't know. I will not decide. But I want you to tell me, what do you know about waste materials? Apa yang awak faham? Kalau nak bercakap, turn on your microphone. Cikgu tak marah kalau awak nak bercakap, bertanya soalan ya. Jadi kalau boleh, turn on microphone, barulah muka awak akan appear dekat screen. Okay. Anybody wants to tell me apa itu bahan buangan? What is waste materials? The materials that we have used, that we no longer want to use. Yes, the materials that we no longer use. Maksudnya bahan yang kita tak nak gunakan lagi. How about kereta mak ayah awak pergi kerja? The car outside of your house, parking outside, is it a waste materials? Adakah ia bahan buangan kereta kat luar? Yeah. No. No. Apa kata ya? Kereta kat luar rumah tu adalah bahan buangan. TV kat rumah, kipas angin kat rumah, peti sejuk tu adalah bahan buangan. Who agree that those are waste materials? Do you agree with that? Yeah. Adakah awak setuju itu bahan buangan? Yes. No. Kenapa itu bukan bahan buangan? Why? Kenapa kereta, why those cars, those television, those fridge, those fans is not a waste material? Kenapa ia bukan bahan buangan? Why? Can you tell me why? Dapat dikita semula. Because of what? Dapat dikita semula. Dapat dikitar semula. Okay, saya tanya awak, kenapa kereta di luar tu bukan bahan buangan? Kereta yang mak awak kat luar, parking kat luar rumah tu. Why it is not waste material? Kenapa ia bukan bahan buangan? Sebab boleh diguna lagi. Yes. Boleh digunakan. Sebab ia masih boleh digunakan lagi. Because you are still using it. Jika awak masih menggunakannya, masih digunakan, boleh berfungsi dengan baik, and then your mom, your father, your mother doesn't want to throw it, tak nak buang lagi, so it is not called a waste materials. Ia bukan bahan buangan. Understand, kids? Yes. Understand the topic? So put your thumbs up if you understand the topic. Okay, so the topic for today is waste materials ataupun bahan buangan. So as usual, you should refer to your textbook. You should refer to your textbook. What page is that? Muka surat berapakah buku teks tersebut? Muka suratnya ialah 149. 149. Okay. Okay, sekarang siapa ada menyediakan bahan buangan yang saya suruh sediakan? Anybody boleh menyediakannya? Siapa ada? Raise hand. Okay. Okay. Bila cikgu letak nama awak ni saya nak awak bercakap ya. Saya nak awak saya nak awak bagi tahu saya, boleh tak? Saya nak muka awak pun terkeluar dalam video tau. Jadi pertama saya nak awak turn on the mic dan bagi tahu, cikgu, ini adalah bahan-bahan saya. Can I have somebody to offer yourself? Boleh tak saya minta seseorang untuk bercakap, cikgu, ini adalah bahan buangan saya. Boleh atau tidak? Can I have somebody? Can I have Isaac? Boleh Isaac? Turn on your mic. Okay, turn on your mic. Okay.
show to the camera. Tunjukkan bahan buangan awak. Okay. Teacher or my friends. Okay. Say it loud. I have a Empty. bottle, empty Okay. bottle, Okay. And then? an old battery, Okay. and Glass. Okay. Okay. So any other thing that you have? and my old toy, broken toy. Oh, your broken toys. Okay. Thanks, that all? Thank Yes. you very much. Thank you very much, Isaac. Anybody else want to offer? What do you have in front of you? Siapa lagi yang nak cuba? Apa lagi bahan yang awak ada di depan awak? What are the materials that you have in front of you? Anybody wants to offer yourself? Bahasa Melayu boleh, bahasa Inggeris pun boleh. Up to you. Aisyah Rania, do you have anything with you? Aisyah Rania? I have. Okay, good one. Turn on your microphone. So that, okay. So what do you have? I have tin aluminium. Okay, a can, a tin, tin kosong lagi. Glass. Kan cuaca. Okay, a glass. Okay, lagi. Plastik. Plastik kosong. Minta A plastic. Okay, very good. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay, anybody ada tak sesiapa yang mempunyai sisa makanan ataupun tulang ikan, tulang ayam yang baru lepas makan pagi tadi ke, baru lepas makan malam tadi ke? Is there anybody else? Ada buah yang rosak ke? Buah yang dah mula mereput? Is there anybody has those kind of waste materials? Siapa ada? Alia? Tak ada? Sayur ada cikgu. Siapa ada sayur? Saya. Okay, Muiz. Turn on your camera, Muiz, so I can see your face. Ya, Okay, ya. then turn on your mic. Okay, apa yang awak ada, Muiz? Turn on the mic. Okay, turn on your mic. Kejap. Okay, it's okay. Take your time. Siapa lagi ada? Sayur ke buah-buahan rosak? Okay, how about Sophia, Arisa? Okay, turn on your mic. Okay. Good morning, friends. Cakap tu, good morning, friends. I have. Macam tu. Good morning, friends. Assalamualaikum semua. Okay, waalaikumsalam. Today I have old vegetable. Okay, all vegetables. Good one. And I have old batteries. All batteries. Okay, good one. And that's all. Okay, it's okay. That is what you have, right? Yes. Okay, thank you. Dah, So madam. anybody else? Siapa Dah, lagi madam. nak offer? Okay, Muizzuddin. Okay. Muizzuddin, how about you, Muizzuddin? Sayur. Ya, sayur. Is it still good or already rotten? Masih elok ke dah rosak? Dah rosak. Okay. Untuk botol plastik. Okay, botol plastik. And apa tu? Tin. Aluminium can. tin. Yeah. Aluminium can ataupun tin aluminium. Okay, tin aluminium. Okay, so anybody else? Okay, if that, okay, cikgu saja melambatkan ni supaya cikgu nak dapat menunggu siapa lagi yang nak masuk. Okay, thank you very much, kids. Terima kasih anak-anak kerana menyediakan bahan itu, dan saya pasti bahan itu adalah bahan yang mampu disediakan di rumah. If you cannot have all, it is okay to have some of them. Very good. Okay, so now I would like to share our textbook. Can we share our textbook, right? Okay. We have to share our textbook. Hold on. Tadi cikgu dah buka dah buku teks ni. Hold on . Okay, so kita akan masuk ke topik kita pada hari ini. Make sure you have your your workbook with you. Okay, sambil itu the screen, awak baca buku teks dahulu, page 149, 150. Page 149, page 150.
Hold on. So while waiting, you have to read the books first. Because just now I did open the textbook, but now biasalah. Tadi kan kita log out a bit sekejap. Okay, so saya akan share buku teks, okay? So I really hope that you are ready to learn. First, I have to explain it first. Later on, we have some activity, okay? Okay, so the textbook will be in Bahasa Melayu. Why? Because those who are in DLP classes, they will know what is the word in Bahasa Melayu. So in order to make you understand more. Okay. This is topic of apa? Ni daya. No, topik ujung ni. Ini memanglah. Okay, alright. Okay, so okay. Telur masin kita, siapa yang dah makan? Tahniah. Kalau 2 minggu awak rendam hari tu, mesti ia lebih masin. Okay, so the topic for today is bahan buangan. Waste materials. Bahan buangan. Okay, can you see the picture, class? Can you see the picture? Kids? Yes. Yeah, okay, very good. So, okay, now can I have somebody to tell me, siapa nak jawab, awak turn on the mic. Apa yang awak boleh lihat pada gambar pertama ni, di bilik darjah? Apa yang boleh lihat di gambar pertama ni? What can you see? Dalam bahasa Melayu boleh lebih see? Nya buang kertas Okay, yang membuang kertas, di mana dia buang kertas tu? dekat tong sampah. Dekat plastik sampah. Di dalam plastik sampah. Very good for the response. Okay, how about second picture? How about the second picture? Ada 4 murid di situ. What can you see? Sorry. What can you see in the second picture? Memindahkan sampah. Okay, mengumpul apa? Mengumpulkan sampah. Mengumpul sampah. Ke dalam apa? Plastik sampah. Plastik sampah. Very good. Okay, now take a look on this second picture. Restoran makanan segera ataupun fast food restaurant ataupun awak selalu pergi ke McDonald. Okay, at first gambar pertama they are having their meal. Mereka sedang sedang menikmati makanan mereka, burger. And then take a look on the second picture, what are they doing? Apa mereka buat pada second picture? Membuang makanan. Okay. They are throwing the rubbish ataupun the waste materials into the correct bin, betul? So and then the last one, picnic at the beach. Berkelah di tepi pantai. The first picture, they are having fun. Mereka dah nak balik kan? Mereka dah nak balik habis piknik dah. So what do they do? Apa mereka buat before they leave the beach? Buang sampah dalam plastik sampah sebelum Buang sampah. Okay, very good one. I am really happy to see that you are responding me. Okay, so now you already observed 3 pictures. Awak telah perhatikan 3 gambar. So saya tanya awak, apakah budaya yang diamalkan oleh mereka? Budaya ini budaya yang positif ataupun negatif? Is this culture is a negative or positive one? Positif. Positive one. Why you say so? Kenapa awak kata ia satu perbuatan ataupun amalan yang positif? Kenapa? Apa kesan perbuatan positif ini kepada alam sekitar kita? What are the positive impact? Alam sekitar tidak tercemar. Very kita answer. bersih. Good try. Very good answer. Alam sekitar kita tidak akan tercemar. Bayangkan bayangkan kalau semua rakyat Malaysia, the whole human in the world, kita tak payah cerita hal dunia lah, tak payah cerita hal bumi,
we talk about Malaysian humans in Malaysia. Humans in Malaysia, kalau semua orang mengamalkan sikap seperti ini, we will do good on our earth. Kita akan melakukan perkara yang baik kepada bumi kita. We are saving our earth. Okay, so thank you for that explanation. Thank you for that responses. Okay, now kenali bahan buangan. Knowing waste materials. Knowing waste material. Awak tuliskan tajuk ini lepas ni. Kejap, tunggu dulu. Okay, knowing waste materials. Okay, setiap hari kita membuang sisa makanan. Every day we throw any rubbish from our house, from any restaurant, from any toilet, from any agriculture site. Kita membuang sampah setiap hari, bahan buangan daripada rumah, daripada kedai makan, daripada toilet, daripada tempat pertanian, daripada hutan. We all throw rubbish and waste materials. Those materials such as leftover food, sisa makanan, bag plastik bag, tin minuman, drinking can, papers, kertas di rumah setiap hari kita buang kan, tisu ke apa ke, dan pelbagai bahan lain. So do you know what is meant by waste materials? Adakah awak tahu maksud bahan buangan? So boleh saya minta seorang murid baca? Saya minta siapa jap saya sebut siapa yang akan baca apa maksud bahan buangan ni. Can I have Erina Haifa? Boleh Erina Haifa bacakan maksud bahan buangan tersebut? Yang cikgu pakai tudung biru tu cakap. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okay, very good. Thank you very much. So this is what meant by waste materials. Inilah maksudnya bahan buangan. Bahan yang tidak diperlukan lagi. That is the keyword. Bahan yang tidak diperlukan lagi. Materials that we no longer need. Materials that we no longer need and do not want to keep. Tak nak simpan lagi. But adik awak tak suka adik awak selalu kacau awak buat kerja rumah. Ya, adik ni asyik kacau saya saja. Buku kerja awak pun dia koyak-koyakkan. Semua benda dia koyakkan. Alat permainan awak dia rosakkan. Awak geram dengan dia. Awak rasa nak buang. Adakah adik awak bahan buangan? Is your kid? No. The person, the human, the human in the house, somebody that we call human, manusia, we don't call it waste materials. Janganlah kerana geram kat adik, tak boleh ya. Itu kita panggil bahan buangan adalah bahan bukannya manusia. Boleh faham ya? Don't call. Kalau nampak orang yang tidak waras ke di tepi jalan ni, itu bahan buangan. No, those are wrong. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan kita tak nak simpan. Okay, so what are the examples of waste materials? Okay, number 1. Can I have, saya minta seseorang baca. Can I have, tunggu dulu ya. Can I have Azim Rais baca apa maksud bahan buangan plastik? Boleh Azim? Okay, good one. Baca Azim. Plastik? Bahan buangan plastik, baca. Bahan buangan plastik terdiri daripada bahan sintetik, pembungkus makanan, botol dan bekas yang terbuat daripada plastik. Very good. So plastik adalah any waste materials that made from synthetic materials. Bahan sintetik ataupun synthetic materials such as food wrappers, pembungkus makanan, botol and any container that made from plastic. Mana-mana bahan buangannya dibuat daripada plastik. Okay, second one, can I have somebody to read it? Can I have somebody to read it? Siapa yang nak baca tu? Muiz, okay. Okay, you may read it, Muiz, okay? Metal. Waste materials such as scrap iron, aluminium, and milk cans are example of metal waste.
Okay, very good. So second one is metal waste. Number one, plastic materials. Number two, metal waste. Bahan buangan seperti besi buruk, tin aluminium dan tin susu. Any aluminium cans, any metal cans, those are waste material made from metal. So we call it apa? Bahan buangan logam ataupun metal waste. Okay, number three, kaca. Anybody else want to offer? To answer? Adi. Adi, mana Adi? Ada. HD. Dragon. Siapa Adi? HD ya. Oh HD. Okay, read it now. Kaca, botol, balang, serta peralatan kaca ialah contoh bahan buangan kaca. Okay, very good. Kaca. Any materials, waste material that made from glass. Made from glass. Kaca ni dibuat daripada apa ya? Anybody knows kaca dibuat daripada apa? Pasir. Very good. Kaca, botol, balang serta peralatan kaca adalah contoh bahan buangan kaca. Contohnya botol kicap. Apa lagi kat rumah selalu yang mak awak buang dah habis? Kicap. Botol kicap lagi. Botol sos lagi. Sos di Tomato punya. Plastik. Tomato punya apa? Prego kadang-kadang kan kalau mak masak spaghetti, those are in the bottle that made from glass. This is what we call waste materials kategori apa? Kategori kaca. Okay, next. Anybody wants to read kertas? Hello. lagi. Okay. Halai. Hello. Siapa nak baca tu? Me. Alright, okay. Say it aloud. Turn on your mic. Paper materials such as old newspaper, magazines, and boxes are types of paper wastes. Okay, good one. So bahan seperti surat khabar lama, majalah dan kotak ialah bahan buangan jenis kertas. So from this page, you already know 4 types of waste material. Daripada muka surat ini awak dah tahu 4 jenis bahan buangan. Number 1, plastik. Number 2, logam, metal waste. Number 3, glass. Kaca, bahan buangan kaca. Number 4, papers. Any papers that you don't use at home, that is what we call waste material category paper. Okay, next. Yes. Zakwan si Andi diam je. Oh, Zakwan. Okay, never mind. Okay, now. So, siapa nak baca yang ini? Okay, boleh. Okay, siapa nak baca yang ini? Seterusnya. Sisa makanan. Okay, Ari Razin, can I have you to read Ari Razin? Boleh Ari? Baca sisa makanan warna pink tu. Sisa makanan. Sisa tulang, kulit, buah-buahan, ampas, sayuran serta makanan yang rosak ialah bahan buangan yang berasal daripada makanan kita. Okay, very good. So itu dipanggil sisa buangan. Sisa makanan. Kategori sisa makanan. Kulit, sayur yang tak habis, ayam yang dah basi, ayam yang dah rosak ataupun roti yang dah berkulat. Those are the waste that we call leftover food, sisa makanan. Sisa makanan dan kertas juga merupakan bahan buangan organik. Apa-apa bahan yang dibuat pada bahan asal semula jadi kita panggil bahan buangan organik. That you can see from this here, okay? Bahan buangan organik, contohnya buah sayur. Mereka dipanggil sisa makanan dan mereka juga dipanggil bahan buangan organik. Okay, seterusnya. Okay, bahan kumuh dan tinja. Anybody wants to read? I go. Okay, good one. Faiz, is it? Yes. Okay, good one. Baca Faiz. Bahan kumuh dan tinja. Bahan buangan yang disingkirkan daripada bahan manusia dan hewan. Seperti urin dan tinja ialah bahan buangan daripada jenis bahan kumuh dan tinja. Okay, thank you very much. Okay, so it is correct
Thank you. Maksudnya bahan kumuh dan tinja. Bahan kumuh ni adalah apa yang kita kumuhkan daripada badan kita. This is a topic of year 4. Topik darjah 4 dahulu. Di mana awak kencing, urine. Kencing, bila awak kencing yang awak keluarkan urine sebenarnya. Air kencing kita panggil urine. Kadang-kadang bila awak bersenam, awak berpeluh. Itu you are sweating. Sweat is a waste materials. Peluh kita tak perlukan, kita buang daripada badan. And then bila awak makan banyak sangat, awak makan buah, awak minum susu basi ataupun awak rasa nak membuang, you want to defecate. Defecate maksudnya bernyah tinja. Akan keluarlah najis ataupun tinja daripada dubur awak. Jadi kita tak perlukannya. Bila kita tak perlukannya, itu dipanggil bahan buangan. Siapa nak simpan najis? Ada orang nak simpan najis? Ada najis disimpan. Ada. Tapi najis yang disimpan selalunya adalah najis Haiwan. haiwan. Apa contoh najis haiwan yang disimpan selalunya? Kambing. Yes, kambing. Najis kambing tu kadang-kadang kita ambil, kita keringkan untuk dijadikan apa? Baja. Baja. Very good. Jadi, tapi sebenarnya kambing tak perlukan najisnya. Kambing tak perlu, sebab tu kambing tu buang najis tersebut. Jadi itu adalah bahan buangan kumuh dan tinja, tapi manusia ambil untuk dijadikan baja dalam aktiviti pertanian, tanaman dan pertanian. Very good. Okay, di sini ada perkataan di sini berhati-hati dengan bahan buangan toksik. Berikut ialah maksud simbol yang terdapat pada bahan toksik. Kenapa saya cerita hal ini? Sebab sisa buangan yang terakhir ataupun bahan buangan jenis terakhir, the last type of waste materials ialah sisa toksik. Sisa toksik ialah bahan buangan yang berasal daripada cecair kimia, bahan buangan industri serta sisa pertanian. Contohnya mak awak selalu goreng ikan kan. Kalau ikan tu dah digoreng, dah minyak, gunakan minyak. Minyak tu dah digunakan untuk 3 kali dah goreng. Adakah mak awak simpan lagi sampai 100 kali goreng ikan ayam? Does your mom keep it? No. Your mom will throw it, right? Mak awak akan buang. Adakah mak awak buang sesuka hati ataupun mak awak ada caranya sendiri untuk membuangnya? Ada caranya sendiri. Yes. Kalau di Jepun, kalau awak pergi ke kedai Daiso di Jepun, ada beli apa dekat kedai Daiso? Apa? Kalau ada kedai Daiso Jepun, dia ada jual satu bahan untuk mengeraskan minyak. Maksudnya bila kita masukkan minyak masak di rumah tu akan dia keras. Bila keras, dapatlah kita buang dalam plastik dalam tong sampah. Meaning to say, kita tak buang dalam sinki. When you throw it into the sink waste punya lubang tu, sink hole, dia akan menyebabkan our sink will be stuck, akan sumbat, akhirnya nanti menyebabkan kerosakan seterusnya. Kalau then itu bahan yang saya boleh kongsikan dekat Daiso ada. Mereka akan letakkan bahan itu dalam minyak akan mengeras sedikit jadi pepejal, then you can always throw it into a correct one. But sometimes kadang-kadang bila mak ayah awak pergi service kereta, when your father and mother going to car service, mereka akan tukar minyak hitam. Mereka akan tukar minyak hitam. Pernah tak nampak ada mekanik akan baring pergi ke bawah kereta? Ada. Ataupun mereka apa? Angkat kereta tu ditinggikan sedikit, betul? Kereta ditinggikan sedikit, mereka buka ada satu lubang tu untuk mengeluarkan minyak hitam. Ada pelbagai jenis. Minyak hitam ni ada jenis yang fully sintetik ataupun half semi sintetik, dan selalunya ditukar setiap 3 bulan ataupun 6 bulan. Jadi macam mana mekanik buang? Mereka buang terus kat lantai biarkah ataupun mereka ada tempat mana? Ada tempatnya. Yang warna apa selalunya dekat kedai, dekat tempat bengkel tu? Warna apa? Macam gambar ni, tengok gambar tu. Macam warna kuning ni, ada berlabel macam ni, okey? Kalaulah mekanik itu ataupun bengkel itu membuang bahan buangan ni sesuka hati, itu adalah kategori tidak bertanggungjawab. Maka mereka meletakkannya di tempat yang betul. Dan kadang-kadang di rumah kita mak ayah ada beli aerosol. Tahu aerosol? Ridsec, mosquito, atau Ridsec atau apa lagi, Fumakila. Kalau dah habis, botol tu kita tak boleh buang sesuka hati. But because of what? Itu dipanggil bahan buangan jenis sisa toxic waste. Ataupun cecair bateri.
bateri kereta ataupun accumulator. Bateri kereta ataupun accumulator ada dua jenis, ada yang cecair, ada yang jenis kering, betul? Yang jenis cecair kita tidak boleh buang sesuka hati because of that is what we call toxic waste. Asap kenderaan, smoke from our vehicle also considered as toxic waste. And then baja, cuba tengok gambar yang kat bawah ni ya, semburan racun makhluk perosak. Orang yang bercucuk tanam ni, petani, bila mereka menjalankan pertanian secara besar-besaran, when they are doing agriculture in a big size, dalam skala yang besar, mereka terpaksa beli racun serangga to make sure that their crops, supaya tanaman mereka, their crops are growing well. So they are spraying insecticide, menyembur racun serangga. Bila pesticide, racun serangga ataupun insecticide. Okay, pesticide ni makhluk perosak. Makhluk perosak seperti apa? Tikus, ulat, siput. Sometimes kita sembur insecticide. Tapi ini adalah bahan buangan juga. Bahan buangan dipanggil kategori apa? Bahan buangan toxic waste. Okay. Got it everyone? So how many altogether the type of waste? Berapa banyak jenis bahan buangan yang telah saya ceritakan? 7. Tujuh. So how many of them? Tujuh. There are seven waste materials. Okay. So sekarang saya akan sekejap ya. Tujuh sebenarnya ya. Okay. So now. Okay. So sekarang so tajuk kita, can you see the screen now? Waste materials, bahan buangan, tahun 6, Jumaat 20 Ogos. Okay, so sekarang awak salin soalan ini. Kalau kelas bahasa Melayu, salin bahasa Melayu. Kalau kelas bahasa Inggeris, salin yang in English. What is the meaning of waste materials dan apakah maksud bahan buangan? Dan tuliskan jawapan anda sekarang. Hurry up. Yang kelas Nabi Nur Sina, salin yang warna merah. Yang kelas Nabi Nur Rusdi, salin yang warna hijau dan tuliskan jawapan anda. Apa maksud bahan buangan? Okay. Bukan. Saya kecap je. Tulis dalam buku panjang awak ya. Tulis dalam buku panjang awak. Itu pendek. Dah? Siapa sudah raise hand? Belum. Oh, it's okay. It's very easy. Ada tak jawapannya dalam buku teks? Ada. Good one. Sudah. Siapa kata tak ada tu hanya basuhkan biji matanya. Okay, done? Belum. Okay, don't take too much time. Dia sikit-sikit. Okay. Siapa sudah raise hand Good one. Okay, what is the meaning of materials? Apakah maksud bahan buangan? Okay, done? Done. Okay. Sekarang saya rasa dia tak banyak pun jawapannya dah ada dalam buku teks. Okay. So, soalan kedua. State 7 types of waste materials. Nyatakan 7 jenis bahan buangan. Okay. Nyatakan 7 jenis bahan buangan. State 7 type of waste materials. Tulis dengan cepat sikit. State 7 types of waste materials. Nyatakan 7 jenis bahan buangan dan berikan 2 contoh. Berikan 2 contoh untuk setiap jenis. Apa jenis bahan buangan ya? 7 jenis. What are they? Ada dalam. Is there any answer? Is there any answer in your textbook? Yes. You got it. Okay, then write down 2 examples only. Tuliskan 2 examples sahaja. Yup. Okay, I'm waiting for you. Topik hari ni agak simple agak pendek. Tapi minggu depan, minggu ini bermula hujung minggu ini, saya mohon awak sambil menulis awak dengar ayat saya. Minggu ini saya mohon awak cari tanah.
Cari tanah, tak payah banyak, sikit pun tak apa, cari tanah. Kemudian awak cari botol mineral yang kosong yang besar. Okey, awak potong ataupun tak payah botol mineral pun tak apa. Tapi botol mineral okeylah, bahan buangan botol mineral. Okey, kemudian awak buat lubang-lubang sedikit. Kemudian awak akan kumpul sisa makanan. Mula pada minggu depan lah, untuk eksperimen minggu depan. Saya mohon awak kumpul sisa makanan. Apa contoh sisa makanan? Contohnya awak hari ni mak awak masak ayam masak kari. Telur. Ada tulang, ada sisa tulang. Awak tak makan kek, awak ambil. Awak kumpul, awak simpan di mana? Dalam freezer. Kenapa kena simpan dalam freezer? Kenapa tak boleh simpan di atas meja sahaja? Bau. Yes, very good answer. Jadi awak simpan dalam freezer. Kemudian kadang-kadang mak ayah awak balik kerja, mak ayah ada beli ikan. Maybe your parents bought fish. Jadi mak ayah awak buang insangnya. Selalunya mak akan letak dalam plastik dan buang dalam tong sampah. Tapi kali ini saya mohon kalau ada mak ayah siang ataupun bersihkan ikan, ambilkan kepala ikan, insang ikan tu letak dalam plastik, letak dalam freezer. Pizza tu. Boleh? Ataupun ada buah yang awak makan, awak gigit apple, ada bahagian yang warna hitam tu yang rosak awak tak gigit. Buah apple yang tinggal sedikit tu simpan juga. Okay. Kalau tak nak kumpul awal sangat, maybe awak boleh kumpul pada hari Rabu ke ataupun hari kumpul tak banyak pun tak apa. Ataupun sayur-sayur yang tak habis dimakan. Sayur-sayur yang tak habis dimakan. Mak, masih banyak sayur ni. Alah, mak kata tak ada orang nak makan dah. Nobody wants to eat those leftover food. So awak ambil, awak basuhkannya, letak dalam plastik, then letakkan dalam peti sejuk, dalam freezer bahagian atas. Why? What we are going to do? Kita akan buat decomposition ataupun kita akan buat tanah kompos. Kita akan buat tanah kompos. Best ke anak-anak ada orang yang menjadi peniaga berjaya, become a successful businessman or businesswoman only by selling those composting soil, dengan menjual sisa tanah kompos sahaja. Tapi mereka buat bukan kecil-kecilan, mereka buat guna tangki yang besar, mereka buat guna tong sampah yang biru, memang buat secara besar-besaran. Okay, kenapa? Mak ayah awak suka tak bercucuk tanam? Does your mom, your grandmothers love to plant anything outside of the house? Yes. Yes. Hobi yang trending, viral sekarang ni. And then in order to make sure the plants are growing well, untuk menjadikan bahan tumbuhan mereka tumbuh elok, tumbuh dengan sihat, they are putting fertilizers. Mereka akan beli tanah yang bagus. Tanah tu kan yang murah ya, kadang-kadang 1 kilo berapa puluh berapa ringgit dah. So kita buat kecil-kecilan saja. So your action should be cari tanah. Yang kedua, kumpul bahan buangan. Jangan awak ambil buku adik awak yang masih digunakan tu tak nak. Kalau kertas boleh tak cikgu? Boleh. Buku kertas-kertas yang dah diconteng, yang dah tak digunakan pun Boleh. yes. Sebab apa? Kertas tu kategori apa? Bahan buangan organik ataupun bahan buangan kertas. So have you finished with this class? Satu lagi sekejap. Okay. Never mind. Kalau tak siap, terus continue. Okay. Kita akan gerak ke seterusnya. Okay. Sekarang ada tugasan untuk awak. Berhenti menulis dahulu anak-anak. Saya nak awak categorize your waste materials based on its type. Saya nak awak kategorikan bahan buangan yang ada awak simpan tadi. Tadi kan ada bateri lama, tadi kan you have a bottle plastic, right? So I want you to categorize. Saya nak awak susun di atas depan meja awak, and then awak tuliskan satu nota, gunakan kertas kecil, awak conteng. Ini adalah bahan buangan kertas. Kumpulkan bahan buangan awak ikut kategorinya. Saya faham atau tidak? Saya ulang balik. Saya nak awak kategorikan bahan buangan anda bergantung kepada jenisnya. Okey, jadi di dalam buku panjang awak akan tuliskan perkataan apa? Contohnya awak ada bateri lama. Bateri lama tu kategori bahan buangan jenis apa? Logam. Bateri lama tu kategori apa? Glass. Logam. Siapa kata logam?
Siapa kata bateri lama ialah logam? Jawapannya boleh juga logam dan boleh juga kategori apa? Toxic. Yes. So awak buatkannya di dalam buku panjang awak, gunakan satu muka surat besar tu. Awak gunakan use anyway. Gunakan pelbagai cara. Awak nak guna mind map pun boleh, peta minda pun boleh. Awak nak gunakan peta buih pun boleh. Siapa faham maksud saya? Raise hand. Okay. Cikgu, kalau bahan buangan kami ada 2 igit je, kalau saya ada 2 saja tak apa. Just write down 2. Cikgu, Miss. Yes? Mencik dah buku panjang boleh pakai buku pendek aja. Boleh Buku Muiz. panjang Gunakan ni kertas tu. A4 pun boleh. Gunakan kertas A4 pun boleh. Okey, saya Una. Okey, selepas itu awak ambil gambar bahan buangan awak tu, gambarkan dan awak send dalam grup sains kita masing-masing. Okey, saya nak awak buat sekarang. Berhenti menulis dahulu. Saya nak awak kategorikan. Saya nak awak masukkan bahan buangan awak ke dalam kumpulan yang mana? Ada 7 kumpulan, betul? There are 7 types of waste materials. So I want you to put your waste in front of you into its group. Botol dekat plastik. Ya, paper dekat paper punya lah. Okay, so saya akan nantikan, saya akan pergi kepada awak. Saya akan tengok awak. So, siapa yang sudah kategorikan bahan buangannya boleh raise hand. Saya akan tu Adam Azizi dah ada? Okay. Adam Azizi already categorized? Dah kategorikan bahan buangan awak? Adam Azizi? Sudah ke belum? Kalau ada kertas pun tak apa. Kalau tak ada botol plastik tak apa. Siapa ada tin tu, kategorikannya ikut grupnya. Ada Adam Azizi? Adam Azizi, I'm talking to you. Ya. Ada. Okay, tunjukkan guna kamera. Tunjukkan, okay, lower down your camera. Okay, good one. So, itu bahan buangan ni siapa? Okay, tunjuk dulu. Boleh cakap. Okay. Kategori. Bagi tahu guna bahan buangan kategori apa? Kaca, Kaca, very good. Lagi? plastik, Very good. Plastik. Lagi? tin, Okay. Tin, very good. Ataupun Logam. logam. Bahan buangan jenis logam. Lagi? logam, kertas, Okay, bahan buangan jenis Kertas. kertas. Okay, good one. Is there any more, Adam Azizi? dengan sisa toksik, Yes, very good. Bahan buangan sisa toksik. Very good. Okay, is that all? itu lagi. Sisa Apa tu? Makanan. Sisa Bahan buangan jenis apa? Food waste. Sisa makanan. Very good. Ada lagi? Okay. Alright. Good one. Anybody else? Seorang lagi saya minta. Anybody else? Boleh cikgu. Thank you, Adam Azizi. Yes, apa tu? Muiz. Muiz. Saya. Muiz, ada lagi challenge Muiz? Okay. Siapa lagi nak bercakap? Okay, Muiz. Okay. Over to you. Metal waste. Okay, sebut metal waste. This battery is waste. Metal waste. Okay. Plastic waste. Okay, plastic waste. Metal waste again. Okay, metal waste. And food waste. Food leftover. Food leftover waste. Okay, food waste. Okay, good one. Thank you very much. Okay, tahniah diucapkan. Very good one. Okay, sekarang saya akan kembali sharekan kepada awak. Thank you for those things. Jadi siapa yang dah buat tu, ambil gambar dan send dalam group. Faham anak-anak? Ambil gambar dengan bahan buangan awak tu sendiri. Ambil gambar guna kamera nanti, lepas habis kelas pun boleh ambil gambar botol semua tu, letakkannya dalam group sendiri. Gunakan peta minda boleh, gunakan carta alih pun boleh. Gunakan peta buih pun boleh. So that is how you present your work. Okay, sekarang kita akan pergi ke seterusnya, tajuk yang sangat penting, iaitu terbiodegradasikan atau tidak. Biodegradable or non-biodegradable.
terbiodegradasikan atau tidak? Tuliskan tajuk ini di muka surat yang baharu. Terbiodegradasikan atau tidak? Biodegradable or non-biodegradable? Biodegradable or non-biodegradable? Bahasa Melayunya pun panjang juga. Terbiodegradasikan atau tidak? Ataupun non-biodegradable? Tidak terbiodegradasikan. Siapa dah tulis tajuk? Raise hand. Okay. So saya akan mulakan penerangan. Okey, bahan buangan juga terbahagi kepada dua jenis. Sama ada ia jenis terbiodegradasikan ataupun tidak terbiodegradasikan. Whether it is biodegradable or non-biodegradable. Kita ambillah kucing yang telah meninggal dunia. Sedih kan kucing meninggal dunia? Your favorite cat, your favorite kitten died. Okey, apa awak buat pada kucing yang dah meninggal dunia? Tanam. Tanam, you bury it. Awak tanam di dalam apa? Tanam. Contohnya kucing itu meninggal dunia pada minggu lepas, pada hari Sabtu lepas. Hari Jumaat lepas ia meninggal dunia. Okey, selepas 3 bulan, after 3 months, awak terlalu rindu pada kucing tersebut. Awak korek tanah semula, awak gali balik kubur kucing tersebut. Do you think you still can see that cat inside? Tidak. No more. No more. Ada lagi. Mana Ada pergi tulangnya. kucing itu? Ada tulang menjadi tulang. Tulang-tulang sahaja yang tinggal. Mana pergi kucing itu? Dia pergi pasar, dia pergi Viva ke? Kembali ke alamnya. Ya, very good answer. Sudah mereput. Isinya, kulit-kulitnya, bulu-bulunya telah dibiodegradasikan oleh mikroorganisma. Bernama siapa awak rasa? Ulat. Siapa mikroorganisma paling popular? Virus lah. Apa nama? Dalam tajuk pengawitan makanan apa? Bakteria. Bacteria. Boyfriend, bacteria and fungi. Okay, so take a look. Itu contoh yang saya ambil, contoh yang dekat pada awak, itu kucing yang meninggal dunia. Kalau ia meninggal hari Jumaat, awak gali pada hari Sabtu, maybe ada sedikit lagi bahagian yang ada. Tapi kalau awak tanam pada hari Jumaat, selepas 3 bulan, awak gali di tempat yang sama, you dig out at the same spot, at the same place, you will see no more your cat is inside. It's already left with the bones only, tulang-tulang saja. Why? Because of what? Sebab kucing yang meninggal dunia itu, yang telah mati itu, kita anggap ia sebagai bahan buangan yang terbiodegradasikan ataupun tidak terbiodegradasikan. For example, di sini tahun 1990 dia pergi menanam kereta mainannya. Dia pergi tanam kereta mainannya. Elok lagi kereta mainan ini selepas dia dah besar dah tau. Dulu dia kecil tahun 1990. Sekarang dia gali tempat yang sama. Dia tengok kereta mainannya masih lagi seperti yang waktu mula-mula dia tanam. Still with the same shape, same original shape and color. So, kereta mainan ini adalah bahan buangan terbiodegradasikan atau tidak terbiodegradasikan? Non-biodegradable waste materials. Okey, saya ulang ya. Bahan buangan terbiodegradasikan direputkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien di dalam tanah. Contohnya sayur-sayur, kepala ikan, isi ikan, bila kita tanam dalam tanah, ia akan menjadi nutrien. Nutrien ni maksudnya apa? Memberi manfaat untuk tanah supaya tanah menjadi lebih subur. So the soil will become more fertile.
So bahan buangan terbiodegradasikan terdiri daripada bahan organik seperti sisa makanan, food leftover, papers, any excretion product and defecation products. Any excretion and defecation products. Bahan kumuh dan tinja seperti contoh najis kambing tu. Najis kambing adalah bahan buangan terbiodegradasikan. Okey, manakala bahan buangan seperti apa? Kaca, plastik dan logam tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Cannot be decayed by microorganisms. Which microorganism is that? Bacteria and fungi. So, tin awak tanam tahun ini sampai awak bercucu nanti pun ia akan masih ada dalam tanah tersebut. Awak tanamlah plastik. But kadang-kadang sekarang ada plastik yang jenis khas, ada plastik yang jenis boleh dibiodegradasikan. Itu kategori plastik yang terbaru, kategori plastik yang dicipta daripada sayur-sayuran. Okay. Kalau botol plastik mineral ini diperbuat daripada apa? Petroleum. Meaning to say ia adalah bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Okey, ini bermakna bahan buangan tidak terbiodegradasikan boleh mencemarkan alam sekitar kita. Meaning to say waste materials that non-biodegradable, non maksudnya tidak. Non-biodegradable can pollute our environment. Boleh memusnahkan ataupun mencemar alam sekitar kita. So what should you do? You should separate it. Asingkan dengan bijak. Okay. Sekarang saya akan kembali dengan ni ya. Okay. Sekarang ni dah settle. Yang ini kita dah ceritakan what is meant by biodegradable and what is meant by non-biodegradable. Okey, sekarang saya nak awak senaraikan dua bahan buangan boleh terbiodegradasi dan senaraikan dua bahan buangan tidak terbiodegradasi dengan cepat sekarang. Kenapa lagi Tuan? Tulis dengan cepat. Apa dua contoh bahan buangan yang boleh terbiodegradasikan and bahan buangan yang non-biodegradable waste? Biodegradable waste and non-biodegradable waste. Senaraikan dua aja. Tulis salah satu bahasa saja ya. Okay. How about us? Kita ni kategori apa anak-anak? Biodegradable or non-biodegradable? Biodegradable. Tapi kalau patung awak Iron Man, Superman kat rumah tu Barbie, biodegradable or non-biodegradable? Non-biodegradable. Very good. No. How about Pampers? How about diapers? No. Diapers, sorry, bukan. Bukan diapers, sorry. Diapers dengan Pampers adalah jenama. How about diapers? Biodegradable or non-biodegradable? Non-biodegradable. Is it totally non-biodegradable? Cuba tengok balik Pampers adik awak. Adakah betul-betul semuanya kah non-biodegradable? Or maybe some of them? Ada some of them. Which part? Which part is biodegradable? Which part is biodegradable on diapers? Dekat lampin baby tu Pampers, yang mana biodegradable? Wow. Which part is biodegradable, which part is non-biodegradable? Kalau awak kencing dalam Pampers dahulu, kencing awak jatuh kat mana? Diserap oleh siapa? Pampers. Pampers tu ada apa dekat dalam tu? Dekat bahagian yang atas. Kapas. Kapas. Very good. There is a cotton. So the cotton is biodegradable or non-biodegradable? Biodegradable. But which part is non-biodegradable? Biodegradable. The plastic one. The plastic one. Very good. Siapa dah ada jawapan dua? Belum. Belum. Tak payah buat jadual, tak apa nak. Nanti buat jadual. Awak kena bekerja dengan cepat. Kena bekerja dengan cepat. Awak tuliskan tajuk dahulu, tuliskan dua nak jawapan. Siapa dah siap raise hand? Okay, good one. Okay, sekarang kita akan menjawab soalan dalam buku. Kerja kita. Alright. So, take a look on your workbook. Hurry up. Yep. Mari kita buka workbook awak. Muka surat 75. Okay. Muka surat 75. Are you ready anak-anak? Yep.
Nah, bila kita bincang macam ni, ia mengurangkan kerja rumah awak. So, you can spend more time to answer all the other subject. Okay, dan page 75. Okay, sekarang cari jawapan awak sekarang. Dia kata bahan buangan. 7 jenis bahan buangan. Tuliskan jawapan awak sekarang, kemudian sediakan pen merah di tepi. Hurry up. Kejap. Okay. There are 7 types of waste materials. Biodegradable, non-biodegradable. Make sure you spell it correctly ya. Biodegradable and non-biodegradable. Buat yang atas sahaja dahulu Buat yang atas ni dahulu. Atas tu sahaja dahulu. Dah. Dan Okay. Siapa sudah? Kejap. Kejap pen. Siapa sudah? Kalau sudah, get ready with your red pen. Sediakan pen merah. Can I have another person? Boleh tak awak yang lain tu bagi tahu jawapan awak. Betul atau salah doesn't matter. Before kita habiskan kelas kita. Saya. Okay, siapa tu saya tu? Hadi. Hadi mana? Hadi. Hadi Haikal Naim Nur Rusdi. Okay. Tu berikan satu jawapan awak. Number 1 siapa? Plastik. Siapa tulis plastik? Betul. Tandakan betul. You write down the answer is plastic, write down. Kalau awak tulis nombor 1 tu jawapan lain tak ada masalah. Asalkan ada plastik dekat nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3. Any answer that you have plastic, you tick correct. Alright, so number 2, siapa nak cuba? Saya Okay, Adam. Adam Azizi. Adam Azizi udah tadi. Siapa lagi yang belum cikgu sebut namanya? Reza. Okay, Adam Rafiq. Okay, cikgu sebut Adam Rafiq. Okay. Metal. Metal. Okay, correct. Siapa cakap metal, it's correct. Okay. Logam. Lagi siapa? Okay, seterusnya nombor 3 saya minta Anis Humaira. Anis Humaira, number 3. Anis. Glass, very good, glass. Apapun kaca. Okay, seterusnya number 4 saya minta Firazul Fariz. Kertas. Kertas tadi dah belum? Belum. Okay, good one. Kertas. Tandakan ya. Seterusnya saya minta dari mana ni? Dari Reza sudah tadi. Zahira. Number 5. Tinju. Are you there, Zahira? Jangan saya dah. Tak adanya. Oh, nanti ada. Okay, Zahira, are you there? Microphone. Zaira. Okay, tak apa. Aisyah Rania? Aisyah Rania, number 5. You, Aisyah Rania. Bahan kumuh dan tinja. Very good. Bahan kumuh dan tinja. Number 6 saya minta ni. Faiz Mahathir dari kelas 6 Minuk Khaldun. Boleh Faiz Mahathir? Ada Faiz Mahathir? Ada. Okay. Adanya. Nombor 6 ya. State out your answer now. Tak berbunyi. Okay. Kalau tidak ada, kita panggil yang lain. Saya minta ni. Isaac. Toxic waste. Oh, toxic waste. Okay, very good. Ataupun sisa toksik. Dan last one, siapa?
Zen. Last one. Makanan. So, Si sempurna. Zen. Zen. Ada si Danish Zen siya? Ada. Ada. Okay, Danish Zen. Ada. The last one, Danish Food Zen. waste. Food waste. Food waste. Okay, sisa makanan. Very good everyone. Okay, yang kat bawah tu, nyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasikan dan tidak terbiodegradasikan. Awak boleh rasa ada jumpa jawapan tak tu? Ada. Ada. Di mana? Buku teks. Buku. Yes, in the textbook. So that will be your homework. Awak akan jawab muka surat 75, 76, 77 sehingga 78 saja. 75, 76, 78. Okey, saya akan kembali kepada awak ni. Okey anak-anak. Okey. Thank you for the attention sekarang. Awak pergi ke chat. Awak pergi ke chat. Awak nampak tak ada link? Ada. Awak dah klik link tu? Itu adalah link kehadiran awak. Itu adalah link kehadiran. Itu adalah link kehadiran. Maksudnya awak hadir hari ini, ada link situ, awak nyatakan nama penuh awak dan kelas. Semua faham dah biasa kan, betul tak? Dah. Okay. So, is there any question everyone? No. Okay, very good. So, minggu depan apa perlu buat? Minggu depan saya dah cakap what you have to do. Apa yang awak rasa perlu kita buat pada minggu lepas pula. Pada minggu depan. What we are going to do minggu depan. Kumpul sisa makanan. Hold on, what you do? Kumpul sisa makanan. Apa lagi? Prepare some. Kumpulkan waste material. Yes, waste materials for our buat apa? Tanah Kompos. ataupun composting soil. So that will be our next week experiment. Okay, so anak-anak, if there is no any other question, terima kasih saya ucapkan. Okay. Thank you for your time. Thank you for your attention. Thank you for the responses. I really hope to see you again next week. With that, I want you to stay safe and healthy. Don't go outside yet. Awak tahu kan, negara kita ni kesnya masih lagi meningkat. Cases number of COVID-19 still increasing, especially negeri Sarawak. Our beloved state, Sarawak ni. And to be more specific, Kuching, Sarawak. Kuching, Sarawak, the cases number of Delta variant. Delta variant yang masih sangat tinggi. Is easily spreaded from one person to another person. It is airborne. Airborne maksudnya merebak melalui, virus itu merebak melalui apa? Udara. Awak tak sentuh orang tu pun, you do not touch that person, you still have the risk to be infected. So please, the safest place is your home. Tempat paling selamat ialah is your home. Okay? So I really hope that you understand that. Dan kita sama-sama berdoa semoga COVID ini akan cepat-cepat reda so that you will have your vaccine. Awak akan dapat vaksin awak and then you can come back to our school. Kelas kita dah berkulat-kulat dah kat kelas tu. Dah berkulat-kulat mejanya. Tingkap dah tebal dah. Dah rindu dengan awak semua dahnya. Cikgu pun rindu pada awak semua. It's not so joyful to be online like this. It should be face to face. Okay, with that anak-anak, thank you very much for your time. Don't forget to do the homework in your workbook, okay? Kerja rumah dalam buku kerja awak. Okay, so I really hope that we will see again next week. Okay, till then anak-anak, thank you very much. Okay, bye. Okay, bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Okay, bye. Jangan lupa isi kehadiran.